Okay, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita pada hari ini iaitu bersama saya Ustazah Farah. Okay, untuk subjek sains kelas darjah 2B. Okay, pada minggu lepas kita telah menyelesaikan penilaian pertengahan tahun pada tahun 2021. Okay, alhamdulillah semua berjalan dengan lancar. Okay, terima kasih semua kepada murid-murid dan juga ibu bapa. Okay, so untuk minggu ni lah, minggu PDPR yang ke-27. Okay, minggu yang ke-27. Okay, seperti biasalah, PDPR seperti biasa. Okay, subjek yang terakhir ialah subjek sains yang terakhir yang kita telah belajar ialah subjek tajuk terang dan gelap, iaitu unit 6. Okay. Yang masuk penilaian hari itu ialah unit 1 sampai unit 4, itu sampai unit haiwan. Okay. So unit 5 iaitu tumbuh-tumbuhan kita dah belajar. Okay. Unit 6 terang dan gelap dah belajar. Okay. So untuk hari ini kita teruskan pada tajuk baru iaitu unit 7 tajuk electrical. Okay. Okay, seperti biasalah sebelum start kelas mestilah kena baca doa. Okay, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wansyur alaina min hazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Amin. Okay. Okay, awak boleh buka buku teks awak, muka surat 73. Ni muka surat 73, buku teks awak ni. Okay, nampak ada gambar raja. Kita tajuk kat sini unit 7. Tajuk elektrik. Okay, kat sini ada warna-warni dengan macam gambar raja pesta macam tu kan. Okay, ada sedikit dialog. Okay, wah cantiknya lampu-lampu. Itu cahayanya berwarna-warni dan berkelipan. Okay. Ayah, bagaimanakah kosel itu boleh bergerak? So ayah dia jawab, elektrik membolehkan lampu menyala dan kosel itu bergerak. Ni kosel ni yang berpusing ni, orang yang naik kuda ni, ni dia panggil kosel. Okay. So soalan dia kat sini, bagaimanakah suasana di pesta ini jika tiada bekalan elektrik? So tajuk utama ialah berkenaan elektrik. Okay. So kat sini dia nak bincang lah, kalau elektrik ni penting ke tak penting ke dalam kehidupan kita seharian. Okay. Kalau tak ada elektrik apa jadi? Kalau ada, apa kelebihan-kelebihan elektrik? Apa lagi yang komponen-komponen elektrik yang sesuai, yang boleh guna? Okay. Yang mana tak boleh guna, yang mana ada arus, yang mana tak ada arus. Okay, kita pergi pada muka surat, boleh buka buku teks muka surat 74. Okay, muka surat 74 iaitu tajuk kenali komponen elektrik. Okay, ni macam basic lah. Kita nak, dia nak cerita macam mana elektrik tu berfungsi. Maksudnya macam mana, kalau lampu macam mana dia menyala, dia guna apa, takkan tiba-tiba menyala je kan. Mestilah kena ada alat-alat dan bahan-bahan dia. Bahan dia bermaksud komponen lah. So kalau dalam sains ni kita panggil komponen. Okay, kalau tengok kat atas tu, kita boleh membina litar elektrik menggunakan komponen-komponen elektrik berikut. Ni dia ada bagi contoh lah, sel kering, mentol, suis. Ni yang 3 yang asas. Okay, sebenarnya banyak lagi kalau berkaitan elektrik ni, banyak lagi. Kalau kat rumah tu kita tengok elektrik kita tu, bersambung-sambung wire dia kan. Macam mana dia berfungsi dengan banyaknya. Boleh charge handphone, guna periuk nasi, pasang lampu semua kan. Okay, yang ni kita belajar basic saja. Okay. Untuk membina litar elektrik ialah menggunakan komponen-komponen elektrik yang berikutlah yang dia beri dalam gambar tu. Sel kering, mentol, suis. Ni lah gambar raja ni, pemegang sel kering. Okey, pemegang sel kering. Apa yang dimaksudkan dengan pemegang sel kering? Sel kering perlu dipasang pada pemegang sel kering
mengikut terminal yang sepadan. Ni terminal ni panggil terminal negatif dan juga positif. Negatif dan positif. Negatif ialah tanda tolak, positif ialah tanda tambah. Inilah dia panggil terminal. Tapi kalau awak letak terbalik ni, tambah dengan tolak ni terbalik, tak sama dengan arahan yang dekat pemegang sel ni. So berfungsi ke tak berfungsi? So kita akan tengok nantilah. Okey, gambar rajah yang kedua ialah mentol perlu dipasang pada pemegang mentol dengan betul. So kat sini ada pemegang mentol dan juga mentol lah. Ya, kalau ada pemegang mentol tapi tak ada mentol, macam mana kita nak tahu dia menyala ke tak menyala, berfungsi ke tidak berfungsi? Okey, boleh buka buku teks muka surat 75. Okey, wire perlu dipasang pada setiap komponen dengan betul. Wire pun sama, kena pasang dengan betul. Wire ada banyak jenis, ada wire hitam, wire biru, wire hijau, wire kuning. Kalau salah wire dia, maksudnya komponen tu mungkin komponen tu mungkin tidak rosak, tapi salah pasang. So dia kata kat situ wire perlu dipasang pada setiap komponen dengan betul. Komponen ni maksudnya bahan lah, bahan dan alat. Okey, kat bawah ni ada gambar rajah dia tunjuk wire penyambung, ada merah, hitam, biru. Lebih kurang macam itulah. Okey, wire digunakan untuk menyambungkan setiap komponen elektrik menjadi litar lengkap. Kalau tak ada wire ni lengkap ke? Mestilah tidak lengkap. Kalau tak ada wire, macam mana arus tu nak mengalir? Maksudnya komponen kena cukup dan juga kena ada wire. Yang basic 5, 6 ni kena cukup, barulah litar lengkap kita berfungsi dengan betul lah. Ni litar lengkap contoh. Tapi awak sekarang terpaksa belajar dalam maya, so tengok gambar rajah lah. Kalau dekat sekolah tu memang sekolah sediakan bahan-bahan yang lengkap ni, so awak boleh tengok real lah. Okey, apabila switch ditutup, mentol menyala. Kenapa? Kalau switch kita tutup, mentol still menyala. Ada sebab-sebab dia. Kalau switch terbuka, switch tertutup, mentol juga boleh menyala. Okey. Ni saya bagi secara ringkas, iaitu sel kering, switch, pemegang mentol, wire penyambung, mentol dan juga pemegang bateri. 6 ini adalah komponen basic, komponen asas yang kita perlu ada untuk menjadikan satu litar itu litar lengkap. Okey, sel kering. Sel kering ni banyak jenis. Kalau awak tengok ada sel kering ni bateri lah. Kalau bateri tu ada bateri AA, double AA, triple AA, bateri petak. Saya pun ada contoh-contoh bateri macam-macam jenis bateri lah. Okey, bateri ni juga kena sesuai dengan pemegang bateri. Kalau pemegang bateri ni guna yang jenis petak tapi awak guna bateri double A, tak boleh nak pasang. So tak adalah bateri yang boleh menghasilkan tenaga untuk menghasilkan cahaya dekat mentol ni. So kalau kita tengok pemegang bateri ni, pemegang bateri macam mana? Kalau guna yang jenis 2A, kenalah cari bateri 2A. Okey. Switch ni ada satu lah. Dia biasalah function dia on off. Okey, pemegang mentol ni kena ada. Kalau tak ada, mungkin kita boleh sambung wire terus dekat tapak ni. Tapi kalau ada pemegang mentol ni lagi senang lah. Wire dia boleh sambung merah dan biru, merah dan hitam dekat dua-dua arah ni. Okey. Wire penyambung. Ni wire penyambung yang nak sambung dekat wire dekat pemegang bateri dengan pemegang mentol. Okey, ni adalah mentol. Kalau tak ada mentol, macam mana nak nampak lampu menyala kan? Mestilah kena ada mentol. Okey, kita tengok fungsi-fungsi yang seterusnya. Okey, awak boleh buka buku teks muka surat 76. Ni kita nak cerita pasal fungsi komponen elektrik. Maksudnya
komponen elektrik yang saya cerita tadi ada 6 tu, mestilah ada fungsi-fungsi dia yang tertentu. Okey, setiap komponen elektrik mempunyai fungsi tertentu. Mari kita lihat fungsinya. Okey, dalam dialog atas tu. Okey, saya sel kering. Tugas saya untuk membekalkan tenaga. So, fungsi sel kering, fungsi bateri ialah untuk membekalkan tenaga elektrik. Dia yang nak beri tenaga tu supaya mentol tu menyala. Okey, ni mentol. Saya mentol. Tugas saya untuk mengeluarkan cahaya. Awak tengok lita lengkap ni. Ni sel kering dalam pemegang sel tadilah. Sel kering tu maksud dia juga boleh panggil juga bateri. Kalau awak biasa guna bahasa bateri kan. Letak dalam jam, letak dalam alat mainan apa semua kan. Okay. So ni switch. Wire dia ni dia sambung dekat ni wire dia. Banyak ni wire, ada 4 kan dia sambung dekat mentol, dekat switch, dekat sel kering, pemegang sel kering. Okay. Okay, yang ni saya switch. Tugas saya untuk menyambungkan dan memutuskan lita elektrik. Maksudnya memutuskan on off lah. Macam awak tutup switch lampu tu. Kalau tak nak guna, tak nak ada lampu dah, awak tekan button off. Kalau nak buka lampu, awak kena tekan button on. Ni pun sama, switch ni. Dia fungsi dia on, off, sambung dan putus. Okay. So lebih detail kat sini ada Ustazah buat. Boleh tengok ni yang lebih detail lah. Okay, komponen elektrik dan fungsinya. Kita boleh membina lita elektrik menggunakan komponen-komponen elektrik berikut ni yang tadi saya cerita ni. Yang pertama, sel kering. Sel kering fungsi dia apa? Membekalkan tenaga elektrik. Kalau tak ada sel kering ni macam mana dia nak menjalankan arus tu? Macam mana tenaga tu nak hadir? Maksudnya daripada bateri ni lah. Okay. Mentol. Yang kedua mentol. Mentol fungsi dia untuk mengeluarkan cahaya. Perlu dipasang pada pemegang mentol dengan betul. Ya, dia kena pusing mentol tu dekat pemegang mentol. Ada rumah lama-lama dulu yang guna lampu yang mentol ni. Kan? Kalau rumah baru sekarang kebanyakannya orang tak guna mentol dah. Orang guna lampu yang panjang tu. Ada pendek, panjang. Okey. Yang ketiga, pemegang sel kering. Ni pemegang sel kering ni pemegang bateri lah maksudnya. Tempat bateri tu nak duduk. Dia ada terminal kat sini, negatif dan juga positif. Terminal tu macam arus dia yang nak mengalir. Sel kering dipasang pada pemegang sel kering mengikut terminal yang sepadan. Ingat terminal yang betul ialah negatif dan juga positif. So dekat sini ada, biasa dekat pemegang sel ni dia ada tulis positif dan juga negatif. Lepas tu dia ada tulis kat sini kat tengah ni biasa ni jenis bateri. Jenis bateri yang sesuai dengan pemegang bateri ni lah. Okay, yang keempat ialah switch. Switch ni yang saya cerita tadi lah, on off. Menyambung dan memutuskan lita elektrik. Ni antara komponen-komponen yang awak kena ingat lah. Okay, yang kelima, wire penyambung. Wire penyambung ialah wire digunakan untuk menyambungkan setiap komponen elektrik menjadi lita lengkap. Kalau tak ada wire ni, bukan wireless dia tak ada. Kat sini elektrik ni dia tak ada wireless. Dia mesti kena guna penyambung. Penyambung dia ialah wire. Ke ada yang awak switch lampu awak tu tak ada guna apa-apa, just guna wireless phone. Ada? Internet ada? Tak ada. Dia mestilah guna bateri ni. Kalau remote tu mesti ada bateri dalam remote kan. Kalau tak, macam mana dia nak menghasilkan tenaga, lepas tu baru pergi sensor tu baru pergi menghala pada TV atau aircon, remote aircon tu kan. Macam tu. Okay. Okay, nanti kalau ada apa-apa yang awak tak faham semasa menonton video ni, awak boleh PM Ustazah terus. Saya akan bagi link tu lah. Kalau tak faham, saya akan explain lagi pada awak secara persendirian. Okay.
kita pergi pada tajuk yang seterusnya, iaitu buka buku teks muka surat 77. Okey, membina lita elektrik. Okey, dah ada komponen tadi, dah tahu fungsi dia. Okey, sekarang kita nak bina lita elektrik. Okey, Ustazah tunjuk macam ni lah dalam gambar, boleh nampak kan? Okey, kita boleh membina lita elektrik ringkas menggunakan komponen elektrik dan wayar penyambung. Okey, menggunakan wayar penyambung. Okey, kita boleh membina lita elektrik ringkas menggunakan komponen elektrik dan wayar penyambung. Yang tadi je lah, yang basic tadi, yang ada 6 tadi yang saya tunjuk komponen-komponen dia. So kat sini dia ada bagi macam buat eksperimen lah. Okey. Kalau kat sekolah memang Ustazah dengan awak boleh buat eksperimen. Tapi yang ni awak tengok je lah secara alaman yang Ustazah tunjuk dalam gambar rajah. Awak boleh tengok juga buku teks awak tu pun betul lah cara dia buat. Okey, langkah-langkah yang pertama ni. Okey, yang pertama dulu, alat dan bahan. Alat dan bahan mestilah kena ada. Yang tadi lah komponen tadi yang saya tunjuk tu ada 5. Okey, mentol dan pemegang mentol. Yang kedua, wire, sel kering dan pemegang sel kering, dan juga Swiss. Okey, Swiss. Langkah-langkah. Yang pertama, pasangkan mentol pada pemegang mentol. Kena pasang mentol pada pemegang mentol. Okey, yang kedua, awak tengok rujuk gambar rajah ni. Buku teks awak tu betul. Okey. Yang kedua, pasangkan sel kering pada pemegang sel kering. Kena tengok yang tadi Ustaz cakap, pastikan terminal dia dalam kedudukan yang betul. Positif kena positif, yang negatif kena negatif. Biasa dekat pemegang sel kering ni, pemegang bateri ni ada tanda positif dan negatif. Awak boleh tengok dekat alat mainan adik awak ataupun remote TV ataupun remote aircon. Dekat situ ada. Okey. Okey, yang ketiga, lengkapkan lita dengan menyambungkan semua komponen menggunakan wayar penyambung. Yang terakhir ni kena lengkapkan lita dengan sambung semua komponen tadi dengan menggunakan wayar penyambung. Dah siap semua tadi kan? Terus guna wayar penyambung. Okey, yang keempat, boleh pergi buku teks muka surat 78, sambungan dia. Yang keempat ialah tutup Swiss dan perhatikan mentol. Okey, kalau awak perasan Swiss ni macam terbuka naik kan, terbuka naik. So tertutup macam ni. So kalau tertutup ni ialah kalau macam ni maksudnya tertutup. Kalau terbuka macam ni maksudnya terbuka. Awak boleh tengok dalam gambar rajah tu dia tunjuk. Okey, tutup Swiss dan perhatikan mentol. Kalau tutup Swiss, mentol menyala ke? Okey, kalau yang kelima, buka Swiss dan perhatikan mentol. Okey. Kalau buka Swiss, mentol menyala ke tak? Okey, dia adalah soalan kat bawah ni. Soalan pertama, mengapakah mentol menyala semasa Swiss ditutup? Yang kedua, mengapakah mentol tidak menyala semasa Swiss dibuka? Okey. Yang ketiga, mentol akan menyala apabila Swiss tempat kosong, di tempat kosong, manakala mentol tidak menyala apabila Swiss di tempat kosong. Okey, yang pertama tu, soalan yang pertama tadi, kalau awak tengok uji kaji yang dibuat ni dalam buku teks awak ni, mengapakah mentol menyala semasa Swiss ditutup? Cuba fikir. Kenapa menyala? Walaupun Swiss sudah tutup tapi menyala tak? Kerana ada arus elektrik yang mengalir. Maksudnya saki-baki elektrik tu belum habis lagi masa awak tutup tu. Dia masih ada. So kalau lama sikit mungkin dia akan, mentol tu akan makin pudar lah orang kata. Makin berkurangan menyala tu. Makin kurang cerah. Kalau Swiss tu dibuka, lampu tu akan makin cerah. Lepas tu bila soalan dekat sini, soalan pertama ni dia kata, dia tanya awak kenapa. So awak kena bagi sebab lah. Dia tanya kenapa, mengapakah mentol menyala semasa Swiss ditutup. Ni kenapa?
Bila suis tutup tu, mentol masih menyala. Okay. Macam saya cakap tadilah. Sebab masih ada arus elektrik yang mengalir. Masih ada arus elektrik yang mengalir dekat mentol ni. Tapi makin lama dia semakin berkurangan. Lepas tu lama-lama dia padam lah. Okay. Sebab tu bila main dengan alat-alat elektrik, kita selalu cakap jangan pegang bila tangan basah. Okay. Jangan, banyaklah jangan kan. Jangan usik. Bila tutup tu jangan pegang kan. Sebab ada arus elektrik lagi yang mengalir. Kadang awak perasan tak kalau contoh kan kat sekolah kan, tiba awak tutup plug aircon kan, tiba awak pun pegang tombol pintu, tiba awak terasa macam kejutan renjatan elektrik macam tu. Maksudnya tangan awak tu ada arus elektrik yang mengalir semasa awak tutup switch tadi. Okay, daripada switch tu pergi ke tangan awak, so awak pegang tombol tu adalah bahan logam, bahan besi. So awak akan rasa macam ada arus lah, renjatan macam tu. Macam terkejut kan. Okay. Soalan yang kedua, mengapakah mentol tidak menyala semasa switch dibuka? Agaknya bateri tu dah habis, ataupun terminal tu salah pasang, ataupun ada komponen-komponen yang rosak. Ataupun komponen-komponen yang dipasang tu tidak betul, salah pasang lah maksud dia. Kalau betul-betul ikut arahan, cara pasang pun betul, mentol akan menyala. Okay. Soalan yang ketiga, mentol akan menyala apabila switch dibuka, manakala mentol tidak menyala apabila switch ditutup. Okay. Yang seterusnya, awak tengok bawah ni ada soalan kebat. Soalan kebat ni soalan yang kemahiran tinggi lah. Kena berfikir. Okey. Soalan dia, apakah yang berlaku kepada kecerahan mentol dalam litar sekiranya litar dibiarkan lengkap selama 1 hari? Lepas tu dia tanya mengapa. Maksudnya berikan sebab lah. Okey. Soalan dia, apakah yang berlaku kepada kecerahan mentol dalam litar sekiranya litar dibiarkan lengkap selama 1 hari? Dan dia tanya mengapa. Okay. Okay, yang ini tadi ni nota Ustazah lah. Ustazah buat nota ni adalah litar. Kita pergi dulu yang ni. Jadi kita bincang soalan kebat ni. Okey. Membina litar elektrik ni contoh litar lengkap switch tertutup. Litar lengkap switch dalam keadaan tertutup. Mentol menyala. Ni lah tadi yang saya cakap ada arus. Okey. Yang ni yang gambar rajah yang kedua ni mentol tidak menyala tapi switch terbuka. Litar tidak lengkap. Maksud litar tidak lengkap tu maksudnya yang saya cakap tadilah, ada komponen-komponen yang dipasang salah kedudukan dia. Ada sebab-sebab yang tertentu. Sebab tu dinamakan litar tidak lengkap. Maksudnya uji kaji yang awak buat tu tidak berjaya. Okay. Kalau litar lengkap ni maksudnya berjaya. Okay. Kat bawah ni ada maklumat untuk awak jugalah. Okay. Mentol menyala apabila switch ditutup kerana arus elektrik mengalir dalam litar lengkap. Yang ni saya cakap tadilah. Soalan pertama tadi kan. Mentol stay menyala walaupun switch sudah tutup dah. Okay. Okay, kita bincang balik soalan kebat tadi. Apakah yang berlaku kepada kecerahan mentol dalam litar sekiranya litar dibiarkan lengkap selama 1 hari? Mengapa? Okay, soalan ni dia tanya awak, maksudnya bila dia biar je litar lengkap tu menyala dalam 1 hari, dia biar je menyala, tak tutup. Maksudnya switch tu tak tutup, switch tu biarkan terbuka. Faham tak? Lepas tu apa akan jadi dan mengapa?
So dia nak suruh buat macam ibarat apa, uji kaji lah. Lepas tu nak tengok apa kesan dia, apa yang terjadi dengan mentol tu. Okay, meletup ke, mana tahu kan. Kita tak tahu. Okay, so right, Ustazah ada buat uji kaji juga. Inilah jawapan dia. Okay, jawapan dia, kecerahan mentol semakin berkurangan kerana sel kering semakin kekurangan tenaga. Maksudnya kat sini lama-lama mentol tu pun makin kurang menyala. Sebab apa? Sel kering tu kan dah kehabisan tenaga. Maksudnya bateri kita guna tu, kalau contoh kita pasang dekat alat muzik kan, mainan adik kan, mainan adik. Okay, dia buka je tak tutup, muzik tu dok bunyi lama-lama lama-lama senyap. Inilah maksud dia, lama-lama senyap, muzik tak ada, tak bunyi. So ibu awak buat apa? Kena tukar bateri baru. Maksudnya sel kering tu dah habis lah, bateri tu dah habis dah dia punya isi kat dalam tu, isi tenaga. Okay, itulah yang akan berlaku. Sebab dia ni lah, sel kering semakin berkurangan, semakin kekurangan tenaga. Okey, sampai situ sahaja untuk hari ini. Kita sambung lagi pada kelas yang seterusnya untuk muka surat, buku teks muka surat 79. Okey, kita sambung pada kelas yang seterusnya pada hari Khamis, tak silap Ustazah, ke hari Rabu pula. Oh sorry, kelas yang seterusnya ialah pada hari Rabu. Okey. Okey, untuk kerja rumah awak kena buat buku aktiviti sains muka surat 45 hingga 48. Buku aktiviti sains muka surat 45 hingga 48. Simple je tu. Dia tanya soalan, awak jawab. Okey. Kalau tak faham, apa-apa yang awak tak faham, boleh mesej saya personal. Maksudnya boleh tanya saya terus. Nanti saya akan explain dalam Telegram tu lah. Okey, sekian saja untuk kelas hari ini. Terima kasih banyak-banyak. Okey, jumpa lagi pada kelas akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.